Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya, Amalia Aisyah, Nur Ashikin dan juga Nurin Alia Syifa akan membentangkan pemanasan global dan kesannya terhadap kesejahteraan umat dari segi maqasid syariah. Berikut merupakan isi kandungan bagi pembentangan hari ini. Pengenalan, punca, dalil, maqasid syariah, cara mengatasi pemanasan global dan juga penutup. Pengenalan. Pada abad ke-21 ini, isu pemanasan global adalah antara topik permasalahan yang besar dibincangkan di peringkat dunia. Merujuk kepada laporan World Meteorological Organization (WMO), perubahan suhu global terkini telah melebihi 1.2 darjah Celsius berbanding zaman pra-industri pada tahun 1850-an, di mana bermulanya peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu bumi berlaku kesan daripada aktiviti manusia yang tidak terkawal, terutama pelepasan gas rumah hijau. Jadi umum mengetahui trend peningkatan kepekatan gas rumah hijau, ekoran daripada perbuatan manusia telah mempengaruhi kesan rumah hijau secara semulajadi, menyebabkan pemanasan global berlaku sehingga hari ini. Secara tidak langsung, pemanasan global juga telah memberi banyak impak negatif, terutamanya terhadap alam sekitar sehingga boleh menjejaskan kehidupan manusia. Seterusnya, definisi pemanasan global. Pemanasan global adalah satu fenomena peningkatan suhu bumi yang melebihi paras normal. Fenomena ini telah membentuk satu ketidakseimbangan ekosistem di muka bumi apabila peningkatan suhu berlaku yang terasa lebih panas dari kebiasaan. Banjir, tanah runtuh, gempa bumi, angin kencang, cuaca buruk adalah berkait dengan hubungan manusia dengan alam sekitar. Okey, seterusnya adalah kesan rumah hijau yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sebelum itu saya akan terangkan apa itu kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ini merupakan pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan nitrogen dioksida di dalam suatu ruang tertutup meningkat sehingga menyebabkan kepekatan haba. Jadi, mari kita lihat video yang disediakan. What is the greenhouse effect? Earth is a comfortable place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm in pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. This releases heat back into the air, but some of that heat is trapped by the gases in the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases. Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases. Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for living things. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites can help scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere.
This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate and help us better understand this very special greenhouse that we call home. Find out more about our Earth at NASA Climate Kids. Okey. Jadi berdasarkan video tersebut dapat kita ketahui bagaimana kesan rumah hijau tu berlaku. Jadi berdasarkan kedua-dua rajah yang ditayangkan terdapat beberapa perbezaan yang menunjukkan di sebelah kiri iaitu bukan sebelum ketidak pemanasan global berlaku, manakala di sebelah kanan berlakunya pemanasan global. Jadi antara perbezaan yang dapat kita lihat pada kedua-dua rajah iaitu di sebelah kanan kita dapat lihat bahawa berlakunya perindustrian yang menyebabkan pembebasan gas-gas. Pembebasan gas-gas tersebut antaranya adalah karbon dioksida, karbon monoksida dan nitrogen dioksida. Gas-gas tersebut dia akan melitupi lapisan atmosfera sehingga menyebabkan haba daripada cahaya matahari sukar untuk dibebaskan kembali ke angkasa lepas. Okey, itu adalah perbezaan yang dapat kita lihat. Okey, jadi kesan rumah hijau iaitu bumi dikelilingi oleh satu lapisan gas secara semula jadi iaitu atmosfera. Apabila tenaga matahari sampai ke bumi, kebanyakannya diserap oleh permukaan bumi dan sebahagiannya akan dipantul semula ke angkasa lepas. Lapisan gas atmosfera juga menyerap sebahagian daripada tenaga solar tersebut dan membentuk selimut yang memanaskan bumi iaitu dikenali sebagai kesan rumah hijau. Tanpa kesan rumah hijau semula jadi ini, suhu perata bumi akan menjadi terlalu rendah untuk kehidupan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan iaitu terlalu sejuk. Jadi yang menunjukkan ketidakseimbangan suhu. Walau bagaimanapun, suhu sedunia akan meningkat jika gas rumah hijau di atmosfera juga meningkat akibat kegiatan manusia. Ini yang dinamakan pemanasan global. Seterusnya, kita tengok punca-punca berlakunya pemanasan global. Okey, punca-punca pemanasan global yang pertama, perindustrian. Disebabkan pembakaran bahan api fosil seperti gas dan arang batu bagi menggerakkan mesin dan jentera telah mengeluarkan banyak gas rumah hijau, terutamanya gas karbon dioksida. Yang kedua, sisa-sisa pekerja terkumpul. Disebabkan adanya sisa-sisa pekerja terkumpul, ianya menghasilkan gas metana dan gas karbon dioksida yang tinggi serta ianya mudah menyerap ke atmosfera yang akhirnya bakal menyumbang kepada kesan rumah hijau. Yang ketiga, disebabkan oleh penebangan hutan. Disebabkan penebangan hutan ni ianya akan mengurangi jumlah pokok yang dapat menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis. Yang keempat, pengangkutan. Pengangkutan ni dia menggunakan minyak sebagai bahan bakar utama bagi menggerakkan enjin kenderaan, khususnya minyak tanpa plumbum telah banyak membebaskan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. Okey, jadi inilah merupakan antara punca-punca berlakunya pemanasan global. Seterusnya, dalil-dalil yang menunjukkan
menunjukkan kesan menunjukkan mengenai pemanasan global. Pertama, dari surah Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang bermaksud, telah tampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi berdasarkan dalil ini menyebut bahawa darat dan di laut adalah tempat berlakunya kerosakan disebabkan dari perbuatan manusia. Contohnya laut tercemar menyebabkan ikan mati dan hasil laut berkurangan. Di darat pula disebabkan punca-punca seperti yang diterangkan tadi menyebabkan berlakunya pemanasan global. Maka berdasarkan dalil ini pemanasan global adalah termasuk daripada salah satu bentuk kerosakan disebabkan perbuatan manusia. Dalil yang kedua daripada surah Al-A'raf ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi daripada dalil yang kedua ni, menegaskan mengenai larangan manusia merosakkan bumi. Dan sebagai khalifah, hendaklah kita menjaga persekitaran bumi daripada sebarang kerosakan seperti pemanasan global dan lain-lain lagi. Dalil dalam hadis Nabi SAW iaitu pertama daripada hadis riwayat Bukhari. Tidak seorang pun Muslim yang menanam tumbuhan atau bercucuk tanam. Kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternakan. Kecuali yang dimakan itu akan dinilai sebagai sedekah untuknya. Jadi daripada hadis ini menunjukkan kita supaya menghidupkan tanah dan menanam pokok untuk bertujuan membantu mengatasi masalah alam sekitar dan memastikan kelestarian alam sekitar. Di samping menanam pokok juga, kita dapat ganjaran pahala sebagai satu usaha dalam memelihara alam sekitar. Hadis yang kedua daripada Abu Daud, Muaz bin Jabal berkata Rasulullah SAW bersabda, waspadalah terhadap 3 hal. Pertama, kotoran yang terdapat di sumber air. Yang kedua, mengotori tengah jalan. Dan yang ketiga, tempat-tempat yang berteduh. Jadi daripada hadis ni menunjukkan bahawa kita dituntut dan untuk menjaga lingkungan persekitaran kita untuk sentiasa bersih dan sihat. Jadi penting bagi setiap individu, terutamanya individu Muslim, untuk mematuhi dan memahami larangan daripada hadis ni mengenai pencemaran persekitaran yang merupakan salah satu juga punca kepada pemanasan global. Seterusnya, pemanasan global dari sudut maqasid syariah. Menurut Sungit 2021, ianya terbagi kepada 4 maqasid: agama, harta, nyawa dan keturunan. Pertama, agama. Tauhid yang sempurna bukan terhad kepada pengucapan iman semata-mata. Bahkan perlu juga dikukuhkan dengan pembuktian manifestasi iman tersebut melalui amal soleh dengan mematuhi segala perintah Allah. Jadi, bagi membuktikan keimanan kita bukanlah hanya didasarkan pada syahadah semata, namun juga pada ketaatan kita mematuhi segala perintah Allah. Larangan melakukan kerosakan alam sekitar seperti yang terdapat di dalam 16 ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahawa larangan melakukan kerosakan alam sekitar ni adalah satu tuntutan yang wajib untuk menolak kerosakan yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh kerana itu,
Prinsip kehambaan atau ta'abudi adalah matlamat tertinggi dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab memelihara dan melestarikan alam sekitar. Jadi kita hendaklah menanamkan prinsip ta'abudi ini untuk mematuhi segala perintah Allah. Okey, maqasid syariah yang kedua adalah harta. Pemeliharaan harta adalah penting untuk menjaga hak pemilikan dan kelangsungan hidup manusia. Pengawalan pemeliharaan sumber alam diperlukan melalui penggunaan berhemah dan terancang. Harta yang dimaksudkan dekat sini adalah harta yang merujuk kepada sumber alam dan persekitaran yang bernilai. Ini merangkumi semua unsur semula jadi yang memberikan faedah dan kelestarian kepada manusia seperti tanah, air, hutan, udara bersih, kepelbagaian biologi dan sumber alam yang lain. Dengan menjaga dan memelihara sumber alam dengan bijak, kita dapat memastikan kehidupan manusia berterusan dan memastikan bahawa generasi akan datang juga akan dapat menikmati manfaat daripada alam semula jadi yang kaya dan seimbang. Tindakan yang berpotensi merosakkan sumber alam perlu dihindari seperti penerokaan tanah tanpa izin, pencemaran air, pengeluaran bahan galian tanpa kawalan, pembalakan, pembakaran hutan dan pembangunan tidak terancang. Semua aktiviti itu akan merosakkan alam. Ianya merupakan pencabulan terhadap harta yang perlu ditinggalkan untuk generasi masa hadapan. Seterusnya adalah maqasid syariah dari aspek nyawa. Seperti kita ketahui, manusia dan semua kehidupan di alam ini memerlukan udara sebagai sumber kehidupan dengan bergantung kepada ekosistem yang seimbang kerana ianya menjadi sumber kehidupan yang asasi kepada manusia. Justru itu, dengan berlakunya pemanasan global, maka ketidakseimbangan ekosistem akan terjadi sehingga membahayakan kehidupan manusia dan hidupan lain. Seperti berlakunya pencairan air yang mengancam nyawa haiwan di kutub utara. Contoh yang lain adalah berlakunya longgokan sisa pepejal yang menjadi antara penyebab kepada berlakunya pemanasan global. Sisa pepejal yang terkumpul akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang tinggi yang menjadi punca kepada berlakunya kesan rumah hijau kerana gas-gas tersebut dia akan menyerap ke atmosfera yang menyumbang kepada perubahan iklim yang menyebabkan suhu tinggi. Situasi ini akan menimbulkan gangguan kepada proses reproduksi biodiversiti seperti haiwan dan tumbuhan yang mampu mengancam nyawa. Okey, seterusnya maqasid syariah keturunan. Menjaga alam sekitar juga sama seperti menjaga keturunan. Penyelewengan dan kerosakan terhadap alam sekitar seperti meneraka dan mengambil hasil bumi, contohnya aktiviti pembalakan secara berleluasa, secara berlebihan yang menjadi hak milik generasi akan datang, akan dianggap sebagai mengancam kelangsungan hidup keturunan masa depan. Jadi kenapa disamakan menjaga alam sekitar dengan menjaga keturunan? Kerana alam sekitar yang baik iaitu kurang kemusnahan, memastikan kelangsungan hidup untuk keturunan pada masa generasi yang akan datang. Sekiranya kita bertanggungjawab terhadap pendidikan, kesihatan, moral dan akhlak generasi akan datang, maka pastinya kita juga bertanggungjawab terhadap gejala-gejala yang boleh merosakkan alam sekitar yang akan menjadi penyebab kepada rosaknya kehidupan keturunan masa hadapan. Jadi kita juga bertanggungjawab dalam memastikan keturunan generasi masa hadapan dapat hidup dalam keadaan baik dengan persekitaran bumi yang kurang kerosakan. Seterusnya adalah cara mengatasi pemanasan global. Dapat kita lihat di sini terdapat dua cara
cara mengatasi pemanasan global iaitu reduce, reuse, recycle, dan yang kedua adalah penggunaan pengurangan terhadap penggunaan penyembur aerosol. Okey, mari kita lihat poin yang pertama iaitu reduce, reuse dan recycle. Reduce iaitu bermaksud pengurangan dari aspek sisa pepejal. Dan seterusnya adalah reuse. Dia semula menggunakan semula barang atau mengubah suai barang dengan secara kreatif dan inovatif bagi menghasilkan sesuatu inovasi. Dan yang ketiga adalah recycle, dengan mengitas semula bahan buangan untuk menjadi barang yang baru, untuk menjadi barang yang baru. Okey, kita ambil contoh sisa pepejal. Jadi dengan pengurangan sisa pepejal disebabkan reduce, reuse dan recycle ini, dia akan mengurangkan penghasilan gas karbon dioksida dan metana yang menyebabkan kepada pemanasan global. Okey, untuk cara mengatasi yang kedua adalah pengurangan terhadap penggunaan penyembur aerosol. Penyembur aerosol ni dia mengandungi bahan yang mendorong kepada penipisan lapisan ozon iaitu lapisan atmosfera, iaitu bahan klorofluorokarbon. Ini yang mendorong kepada berlakunya pemanasan global. Okey, secara kesimpulannya, isu pemanasan global ni bukan sesuatu yang mudah untuk diatasi. Maka menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk kerajaan dan masyarakat untuk berganding bahu bagi membendung masalah pemanasan global yang menjadi aspek kerisauan dunia. Jika diteliti, isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah berkaitan penjagaan alam sekitar dan larangan untuk merosakkannya, maka dapat disimpulkan bahawa ianya adalah urusan agama dan menjadi tanggungjawab Muslim untuk beramal dengannya. Segala tindakan dan perbuatan yang melibatkan hubungan dengan alam sekitar mempunyai nilai pahala dan dosa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh yang demikian, ruang dan hamparan dunia ini hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya dengan menjadikan hubungan hablum minallah dan hablum minannas sebagai asas kehidupan untuk memelihara kelestarian dan kestabilan alam yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.